Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Amat penting bagi saya untuk membuat penambahbaikan, ya. Jadi hari ini saya akan buat dua live, ya. Dua-duanya pendek, tapi live ni saya kira yang amat penting, yang anda perlu ambil perhatian, ya, iaitu masalah Islamofobia yang jelas, yang serius, yang menyelubungi negara kita. Dan saya akan jelaskan mengapa saya kata demikian. Dan anda tidak sedar bahawa masyarakat Melayu Islam khususnya sekarang duduk di bawah, diselubungi oleh ancaman ini, dan tidak ada pihak yang sedang mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Malah tindak tanduk kerajaan mungkin memarakkan lagi gelombang Islamofobia ini. Biar saya jelaskan, ya. Jadi polarisasi kaum di negara ini sudah wujud, dan kita tahu benda ni. Kita boleh lihat daripada keputusan PRU 15. Kita boleh lihat non-Muslim menghala ke mana, Muslim menghala ke mana. Dan ini bukannya sesuatu yang saya nak timbulkan, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata. Ini adalah satu fakta. Okey. Baik, saya pun ramai kawan Cina sebenarnya, di merata-rata, berpuluh, ya. Kawan Melayu pun ramai. Semenjak berdekat lamanya, saya dah perhati, bila kita duduk, ya, bersama dengan kawan-kawan, kita perlu lihat, kita boleh bezakan, ya. Kalau kita duduk dengan non-Muslim dengan Muslim, kita boleh lihat secara amnya. Kalau seorang Cina sebagai contoh, dia duduk dan dia kata, hari ni awak baca tak apa yang Hadi kata? Menyampahlah Hadi ni lah, Hadi itulah, pas macam ni lah, pas macam tu lah. Saya pun tak nak sebut apa yang dikatakan, tetapi ianya cukup tajam dan cukup menghina. Menghina, ya. Dan biasanya penghinaan ini bukan bertumpu kepada orang yang mungkin kenyataan orang tu dia tidak setuju, tetapi penghinaan ini menyeluruh dan kadang-kadang melangkaui batas tertentu sehingga menghina terus agama, ya. Sebab Hadi dikaitkan dengan PAS dikaitkan dengan Islam, maka Islam pun jadi mangsa. Benda ni bukannya terpencil. Benda ni sebenarnya amat lazim, ya. Contohnya Hadi, tengok dia kata DAP macam ni, apa ni, terus dihina Hadi, terus dihina Islam. Saya pun pernah mendengar kata-kata seperti parti ni depa ekstremis lah, depa ni teroris lah, pernah dengar, ya. Dan puak yang sama ni kadang-kadang dulunya UMNO pun depa sekali hina macam ni. Alah, UMNO ni dia ni parti orang Melayu lah, depa ingat depa besar sangat, ya. They think they are great. Ni semua main Islam lah, apalah semua, ya. Tapi bila UMNO sudah cium dengan DAP, terus depa gugur UMNO, depa fokus pula kat PAS. So sebenarnya ini bukan masalah UMNO atau PAS. Ini sebenarnya masalah anti Melayu, anti Islam, ya. Dan saya rasa anda semua yang ada kawan-kawan Cina, kawan-kawan bukan Muslim ni, anda tahu apa yang saya beritahu. Benda ni biasa, lazim. Tapi benda ni tak serius. Dari sudut perbualan di kedai kopi apa semua, tak begitu serius. Apa yang serius adalah, katakan saya, anda seorang Muslim, anda duduk sana dan anda pula mulakan perbualan. Anda kata DAP ni, yalah, mereka ingat apa lah, mereka ni tengok Kit Siang cakap apa hari tu, ini sungguh resis.
anda akan temui rintangan. Rintangan macam mereka ni anggap hang yang resis, sebenarnya boleh cakap begitu. Sudah sampai tahap anda tidak boleh kritik pemimpin Cina depan orang Cina ke, depan orang India ke, sebab mereka akan anggap hang resis. Tapi kalau Hadi membuat kenyataan yang mereka tak suka, kalau Tun Mahathir membuat kenyataan mereka tak suka, mereka akan label Tun Mahathir resis. Dan jika anda menentang, anda dikelar sebagai resis, walaupun mereka tak akan sebutnya, tapi cara mereka menyerang balik anda atau tidak setuju dengan anda, ataupun buat anda rasa seolah-olah anda sedang menyatakan sesuatu yang silap, kan? Anda akan dapat feeling bahawa anda ni sudah mereka label hang sebagai resis. Jadi kesimpulannya, bila sahaja dalam apa-apa perbualan awak sela pemimpin Cina, awak digelar resis atau dapat rasa seperti orang Cina dengan India lihat hang sebagai resis. Dan bila mereka serang pemimpin Melayu atau Islam dan anda pertahan, anda juga akan digelar sebagai resis. Maknanya, walaupun Melayu Islam ni majoriti, tetapi dari sudut sentimen, dari sudut persekitaran, mereka adalah minoriti dari sudut polemik dan sebagainya, kerana mereka tertindas. Ya, sudah jadi suasana di kalangan orang bukan Muslim, sela atau kritik pemimpin Islam, kritik segala apa yang dipertahankan oleh pemimpin Islam ni perkara biasa. It's okay. Tapi kalau orang Muslim, dia pertahan apa-apa berkenaan dengan Islam ataupun pemimpin Islam, mereka akan digelar resis atau melampau atau ekstremis, dan mereka akan dikritik. Jadi sudah ada suasana Islamofobia yang subur di negara ini. Kita lihat kerajaan ini tidak buat apa-apa. Contohnya bila Lim Kit Siang keluar lepas pilihan raya umum ke-15, dia berkata gelombang hijau ni sudah jadi satu masalah, ya, kerana jika tidak dikawal, ini boleh menjurus akhirnya esok jadi negara Islam. Dia menakut-nakutkan orang Cina terhadap PAS, ya, walaupun ini tidak betul, sebab kerajaan terdahulu adalah kerajaan bersatu PAS UMNO, dan saya tak lihat pun negara jadi Islam, ya. Tapi mereka timbulkan isu ni, ya, dan tidak ada apa-apa tindakan terhadap Lim Kit Siang, walaupun kenyataan dia terang-terang bersempadankan Islamofobia, ya, tapi tidak ada apa-apa tindakan. Kit Siang ni terkenal banyak kenyataan dia yang bersempadankan rasisme dan Islamofobia, tidak ada apa-apa tindakan. Ramasamy boleh buat kenyataan, kita perlu selidik dan, ya, kawal ke apa ke dominasi Melayu dalam sektor perkhidmatan awam, pun tak ada apa-apa tindakan. Sampai hari ini dia berkata-kata, kalau tanya DAP, dia berkata ini isu dalaman, mereka akan selesai. Tapi kalau orang lain, ahli-ahli sukan buat kenyataan yang menghina orang India, contohnya pernah berlaku, diambil tindakan dengan sokongan kementerian dalam kerajaan. Jadi kerajaan ni, pada hemat saya, pandangan saya, pemerhatian saya, bukan rakan Islam, bukannya boleh dipercayai bagi memperjuangkan hak orang Melayu, orang Islam. Ya, keadaan dah jadi serius. Ya, contohnya isu azan. Anda bincang saja mana-mana, kalau bukan Muslim duduk, dia kata 2-3 pernah saya dengar lah, stupid lah, mereka berteriak lah, jangan pertikai azan, mereka ni ekstremis. Mereka tak lihat kesalahan komiti yang duduk ada sana, yang kurang ajar, yang mulut celupa, yang tidak jaga sensitiviti orang Melayu atau orang Islam bila menghujahkan sesuatu, mencadangkan sesuatu. Orang Melayu ni boleh bawa bincang. Contohnya mereka nak cerita pasal volume ni pun, walaupun akhirnya mungkin mereka tidak akan dapat apa yang mereka dapat, tapi cara nak bercakap tu ada caranya. Bukan duduk sana macam tauke, kemudian boleh dengan sewenang-wenangnya mencadangkan sesuatu perkara yang semestinya
boleh menimbulkan kemarahan orang Melayu Islam. Tapi bila saya dengar perbualan-perbualan, orang tidak akan salahkan komiti. Mereka kata apa orang tu macam samsing, dia berdiri, dia beri amaran dan sebagainya. Selalunya dituding jari, ya, orang-orang bukan Muslim yang saya lihat lah, ya, akan menuding jari kepada orang Islam. Dan bila saya pun melihat ada situasi di mana orang Melayu tu kata, hey, excuse me, ya, anda perlu nilai apa yang berlaku. Mereka tidak sensitif. Mereka akan pula tukar conversation tu, perbualan itu, kepada awak lah yang racist kerana menuding jari kepada orang Cina. Ya, asyik-asyik orang Melayu Islam yang akan rasa tertindas. So ini serius. Negara majoriti Islam, tetapi ada orang takut nak perjuangkan Islam, takut nak perjuangkan penyatuan Melayu kerana ianya dijadikan seolah-olah satu benda yang jika anda lakukan, anda ekstremis, anda rasis, anda keterlaluan, anda anti-Cina contohnya, anda nak Islamkan negara contohnya. Tapi kalau orang Cina bercerita berkenaan dengan Chinese have to support DAP for this and all that, it's okay, it's not racist. Itu adalah hak mereka kerana MCA gagal ke apa, itu okey, semua okey. Tapi kalau orang Islam bercerita nak penyatuan Melayu, nak proklamasi Melayu, sampai pemimpin-pemimpin kerajaan sendiri boleh fitnah dan hulur bermacam-macam tomahan, kononnya ini adalah untuk menimbulkan kecoh huru-hara. Ya, masalahnya sudah ada tali barut di kalangan orang Melayu Islam. Mereka sangat minoriti, tapi mereka tali barut. Dan tali-tali barut inilah yang sedang membantu menyuburkan Islamofobia. There is nothing wrong kalau seorang nak pertahankan agama. Tapi kalau orang Muslim nak pertahankan agama dia, dia dikira ekstremis. Kalau seorang Melayu nak pertahankan bangsa dia, dia dikira ekstremis. Tapi kalau seorang Cina nak pertahankan agamanya, tidak pernah dipertikai. Kalau seorang India nak pertahankan agamanya, tidak pernah dipertikai. Dia nak pertahankan bangsa, tidak pernah dipertikai. Dia nak pertahankan tempat ibadat mereka, tidak pernah dipertikai. Malah dipertikainya orang Melayu Islam bila ada contohnya isu merobohkan kuil yang tidak yang haram contohnya, atau tokong yang haram, ya, dijadikan isu. Oh, depa ni racist, depa nak tumbangkan kita punya ni, walaupun benda tu sebenarnya haram, yang tidak legal ke, tidak ada lesen ke apa. Tetapi kalau orang Melayu Islam pula nak pertahankan bangsa mereka, dikira racist. Dia pertahankan agama, dikira ekstremis. Sama macam isu kalimah Allah, sama juga. Bila kita pertahankan penggunaan kalimah Allah, mereka ni macam tak mau dengar. Kita akan baca komen-komen termasuk dari pemimpin-pemimpin bukan Melayu Islam, ya, bahawa tahniah Saifuddin Nasution kerana dia faham isu sebenar, dia faham keputusan mahkamah. Ya, bagi mereka, keputusan mahkamah yang memihak kepada mereka, iaitu membenarkan penggunaan kalimah Allah, itulah betul. Mereka tidak akan lihat bahawa sebenarnya sistem perundangan menyediakan ruang bagi membuat rayuan, dan boleh jadi situasi di mana mahkamah rayuan membuat keputusan yang berbeza, menyebabkan keputusan mahkamah tinggi itu tidak boleh diguna pakai dan tidak boleh dikira muktamad. Malah mungkin mahkamah rayuan akan mendapati mahkamah tinggi terkhilaf. Tapi mereka tidak mahu lihat semua tu. Mereka akan kata Saifuddin faham fakta, Saifuddin faham benda yang betul, sebab mereka prejudis. Asalkan ianya memihak kepada sesuatu yang dipercayai oleh bukan Islam, mereka akan memuji-muji dan mereka akan lupa isu perundangan, ruang-ruang perundangan yang ada, kemungkinan mahkamah tinggi terkhilaf. Mereka tidak akan lihat hujah-hujah orang Muslim mengapa Saifuddin sebenarnya sudah tersasar dan tindak tanduk dia mencurigakan. Kerana proses rayuan sebenarnya sudah bermula, mengapa Saifuddin mendahului mahkamah rayuan. Mengapa tidak benarkan mahkamah rayuan membuat keputusan, mana tahu mahkamah rayuan akan dapati mahkamah tinggi terkhilaf. Ya, mereka tidak melihat hak orang Melayu untuk menghujahkan sebab-sebab mereka merasakan mahkamah tinggi terkhilaf. Mengapa sebenarnya
isu kalimah Allah ini perlu dipertahankan agar orang bukan Muslim tidak boleh menggunakannya. Mereka tidak ingin proses keadilan berlangsung selanjutnya. Mereka akan memuji-muji Saifuddin dan menimbulkan suasana seolah-olah sesiapa yang menentang Saifuddin itu sebenarnya adalah ekstremis, sebenarnya adalah resis, sebenarnya adalah penunggang agama dan sebagainya. Kita hidup dalam suasana Islamofobia. Bila orang Melayu cerita berkenaan dengan Islam, mereka akan rasa tekanan bahawa seolah-olah mereka adalah orang pelik. Kenapa selalu bercakap berkenaan Islam? Kenapa selalu mempertahankan Islam? Seolah-olah benda tu sesuatu yang salah. Tapi kalau kaum lain bercakap pasal agama mereka, bangsa mereka, tidak jadi masalah. Jadi orang Melayu Islam sedang ditekan dengan perasaan serba salah bila nak perjuangkan agama mereka sendiri. Seolah-olah itu adalah suatu perkara yang buruk. This is very bad. Dan ini telah diasuh dalam minda orang-orang muda. Orang-orang muda, anak-anak bukan Melayu ni sedang memerhati dan belajar bahawa it's very normal kalau orang Melayu cerita pasal Islam ni, Islam ni, ia sesuatu yang pelik. Why? Adakah hanya satu bangsa berhak untuk percaya satu Tuhan, satu agama dan memperjuangkan agama mereka baru betul? Tapi kalau orang Melayu cerita pasal Islam, itu adalah sesuatu salah. Why? Boleh jelaskan mengapa? Mereka sebenarnya tidak ada hujah untuk jelaskan. Mereka cuma hidup atas bara sentimen anti-Islam. Just sentiment, just emosi. Mereka timbulkan emosi. Mereka ni tengok cerita hari-hari pasal Islam ni semua dah ekstrim. Kenapa tak boleh cerita? It's a religion. Itu adalah kepercayaan dia orang. Apakah kepercayaan anda saja betul? Adakah kepercayaan anda saja kalau anda sebut itu tidak jadi masalah, tapi kalau orang Melayu sebut dia jadi masalah? Kalau orang Melayu rasa Islam tu tertindas, mereka nak perjuangkan dan nak berhujah pun tak boleh. Mereka kita diberi persepsi bahawa itu adalah sesuatu yang salah. Mereka sedang menjaja Islam, mereka sedang menunggang Islam. Why? Jadi sebenarnya banyak rasisme di kalangan bukan Muslim terhadap Muslim, tapi mereka akan kata orang Islam rasis. Jika mereka permainkan isu kalimah Allah tapi orang Islam perjuangkan, orang Islam rasis. Sebenarnya isu kalimah Allah ini adalah atas rasisme, sikap rasis bukan Muslim tertentu, puak bukan Muslim tertentu yang memainkan isu ni, kemudian menuding jari ke orang Islam bahawa mereka lah keterlaluan, mereka lah ekstremis bila orang Islam perjuangkan benda tu. Sebenarnya mereka yang ganggu. Cuba fikir, Allah ni mula-mula wujud nama Allah ketika Islam dikembangkan. Sebelum tu tak ada. Daripada zaman sebelum Christianity kepada zaman Christianity disebarkan, tak ada perkataan Allah. Kemudian bila muncul perkataan Allah ni di negara tertentu, sebelum merdeka, di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya, bila mereka tulis dalam bahasa yang difahami oleh orang-orang Melayu ni, mereka guna perkataan Allah itu tak menjadikannya betul dalam Bible. Itu tak menjadikannya betul, kerana di dalam Christianity, Jesus pun boleh dianggap sebagai Tuhan. Di dalam Islam tidak. Jadi bila guna Allah tu dari sudut konteks sudah salah. Dan ini boleh debat dengan siapa-siapa pemimpin. Saya boleh debat dengan Kit Siang, atau Kit Siang nak berdebat dengan pemimpin Melayu lain pun boleh berdebat dengan mana-mana pemimpin. Ini memang terang lagi bersuluh. Cuba cabar mana-mana pemimpin bukan Islam untuk menyatakan saya silap. Tak boleh. It's terang, it's clear cut. Dari sudut pemakaiannya, ini sudah silap. Jadi kita tak boleh kata benda ni sudah ada sebelum merdeka, jadi ianya betul. Itu bukan penghujahan
yang boleh diterima. Tidak semestinya sesuatu kesalahan sudah dilakukan lama maknanya ianya automatik sudah jadi benda yang betul. Jadi memang ada usaha untuk menyekat penggunaan perkataan Allah dalam Bible yang diterjemah untuk tidak mengelirukan orang Islam, dan ini tindakan yang betul. Kita tak boleh kata bila orang Islam sekat, oh mereka resis, mereka ekstrim. Tapi bila orang bukan Muslim, dia beria-ia hendak gunakan perkataan Allah yang sebenarnya hanya wujud menerusi penyebaran Islam. Sebelum Islam disebarkan, pada masa Bible mula-mula ditulis, tidak ada penggunaan perkataan Allah. Orang tak kata, oh orang Cina atau orang India atau orang ni ekstremis, mereka resis, mereka hendak menyeksa orang Melayu, mereka hendak menindas orang Melayu. Orang tak kata. Sebab sudah wujud semangat gelombang Islamofobia yang telah dimarakkan dengan begitu liciknya, dengan begitu jayanya, sehingga telah brainwash rakyat bahawa apa jua diperjuangkan oleh orang Islam tu, asalkan ianya melibatkan agama, mereka ni ekstremis. Ya? Sebenarnya ada sesuatu yang pelik berkenaan dengan isu kalimah Allah ni. Tiap-tiap hari ada alasan berbeza. Pada satu hari Anwar kata sebabnya ianya hanya terguna pakai di Sarawak, bukannya di Semenanjung. Bila kita dah kantaikan dia menipu ataupun mungkin terkhilaf, dia ubah naratif. Dia kata sebenarnya ianya sebab sudah ada keputusan kes mahkamah lain dan sebagainya. Menipu. Kemudian dia kata ada satu titah agung tahun apa. Bila saya cek, titah tu tak ada pun sebut pasal kalimah Allah. Menipu. Kemudian Saifuddin pula beri alasan lain, dan dia berpandu kepada keputusan Mahkamah Tinggi. Jadi timbul soal, atas alasan apa dia tarik balik rayuan dan tak benarkan Mahkamah Rayuan buat keputusan? Kenapa tak terus terang beritahu kami sokong keputusan Mahkamah Tinggi dan kami tidak nampak perlu nak rayu? Terus teranglah anda sokong penggunaan kalimah Allah di seluruh negara. Dalam kes Jill Ireland, ya, macam-macam sebab bercanggah-canggah hari demi hari diberi. Dan bila orang Islam bertanya benda tu, jangan politikkan isu tu. Maknanya bila anda perjuangkan agama, anda sudah diberi, rakyat sudah diberitahu, orang ni buat salah, mereka sedang politikkan. Ya, maknanya tak boleh pertahan agama, tak boleh pertahan nama Allah, tak boleh. Sebab anda akan dituduh mempolitikkan. Ya, jadi kita hidup dalam zaman kegelapan. Ya, yang tertindas sebenarnya orang Melayu Islam. Pergi kat mana-mana meja, mereka akan meja makan sebagai contoh di kedai kopi, ramai bukan Muslim akan bila cerita pasal orang Islam ni, dia akan kata, yalah memanglah anda tengoklah di seluruh dunia mereka tengah bergaduh apa semua, ya. Kemudian anda tengok sejarah mereka serang sini serang sana untuk paksa orang masuk Islam. Tahu tak, benda ni pernah terjadi malah dalam Christianity lagi teruk dulu-dulu, lagi teruk. Perang salib, the Crusades, ya, macam-macam pernah terjadi. Ya, mereka tak lihat. So keadaan dah serius. Ya, din ini negara, sebenarnya Islam adalah agama persekutuan, tetapi orang bukan Muslim dengan jayanya telah menimbulkan suasana di mana apabila orang Melayu Islam memperjuangkan bangsa atau agama, dia ditindas dengan pelbagai cara. Dan bila orang Cina dengan India pula atau bukan Muslim keterlaluan dan orang Islam tegur, mereka juga ditindas dengan pelbagai cara. Adakah contohnya seorang bukan Muslim setuju, contohnya seorang Kristian setuju, atau seorang Hindu setuju? Sekiranya sekarang kita ambil nama contohlah Tuhan Hindu, kita letak dalam Bible versi bahasa India. Okay, nama Tuhan kita letak nama Tuhan orang India, kita letak sana. Adakah orang India akan setuju?
Sebab Bible versi India tu akan dibaca oleh muda-mudi orang India, dan mereka akan keliru, dan nama Tuhan juga digunakan dalam Christianity. Adakah mereka akan setuju? Mesti akan bising. Ya, tak boleh. Atau kita ambil nama Tuhan dari agama lain, contohnya Sikh, kita masukkan nama Tuhan tu dalam Bible versi bahasa yang digunakan oleh bangsa itu. Mereka akan melonjak-lonjak. Why you use this name? Mengapa tak guna perkataan Tuhan sahaja? Ya. Ada niat jahat di sini yang saya boleh lihat. Ya. Dan benda ni perlu dipertahankan secara prinsip. Dan kerajaan telah gagal mempertahankannya. Dan seperti biasa, orang Melayu Islam yang bercakap berkenaan perkara ni akan dilabel sebagai keterlaluan, resis, ekstremis, mempolitikkan isu. Ya. Sampai tak boleh cakap. Jadi buat apa nak tulis dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan? Realiti jauh berbeza daripada apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Dan kerajaan ini tidak melakukan satu apa pun untuk mengubah realiti ini kepada sesuatu yang mencerminkan perlembagaan dalam erti kata yang sebenar. Saya akhiri dengan mengulangi bahawa kita sekarang hidup dalam zaman kegelapan. Sehingga kita berjumpa sebentar lagi dalam satu lagi live. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.